Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Okey, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah tentang bunga harum sundal malam. Di sini pengirim ni tidak memberikan nama dia lah. Nama dia tidak tertera di dalam di dalam kisah ni. Di sini beliau mengatakan, "Hai korang, pertama sekali nak minta maaf kalau cerita ni hamba," katanya. "Cerita yang aku nak kongsi ni pendek je, tapi bukan rekaan ya. Ni pengalaman mak dan kawan-kawan mak aku. Cerita dia ni macam ni. Masa aku kecil, mak aku selalu pergi Bandung sebab nak beli baju raya. Yalah, baju kat sana kan murah. Dalam masa yang sama, dia suka Bandung sebab aman je tempat tu untuk holiday. Dan orang Bandung sopan santun semuanya. Okey, selalunya dia pergi dengan mak long aku dan kawan-kawan dia. Kali ni lepas pergi Bandung, dia niat nak pergi Jakarta, jalan-jalan tengok culture orang sana pula. Petang tu, sampai je driver bawa pergi kawasan air terjun. Tapi aku tak ingat nama tempat tu. Tapi memang cantik lah. Mak aku cakap tempat tu kawasan perkampungan. Lepas tu adalah orang jual souvenir. Tapi mak aku tak beli pun sebab mahal. Mak aku cakap barang Jakarta mahal sikit dari Bandung. Lagi-lagi kat area air terjun yang cantik macam tu, turis selalu datang. Jadi mak aku dan kawan-kawan mak aku cuci mata je lah kat situ. Salah seorang kawan mak aku ni nampak bunga harum sundal malam bawah pokok besar. Dia panggil mak aku dan yang lain. Yalah, jakun kat Malaysia tak ada. Bau dia memang wangi sangat. Dari jauh memang dah bau wangi dia. Tapi diorang tak tahu pula bau wangi tu dari bunga tu. Driver tu pesan awal-awal, nak maghrib ni jangan sentuh apa-apa, kata driver tu. Jangan sentuh bunga tu. Tapi dia tak beritahu kenapa jangan sentuh bunga tu. Nak dijadikan cerita, salah seorang kawan mak aku ni pergi sentuh bunga tu. Lepas tu petik sikit bawa balik hotel. Alasan dia sebab wangi. By the way, wangi dia macam menggoda sangat. Tu yang dia berminat nak petik tu. Bila entah dia petik, yang peliknya menyempat pula dia Jadi satu van bawa bunga tu kantoi dengan driver tu. Driver tu suruh buang keluar tingkap. Sampai je bilik, semua terus mandi. Malam tu tak pergi makan luar pun sebab masing-masing dah beli Maggi. Lepas tu semua dah penat. Yalah, baru sampai Jakarta dah berjalan cuci mata. Lepas makan Maggi je, semua tidur awal sebab esoknya nak berjalan lagi. Lagi satu lupa nak cakap. Mak aku tidur dengan mak long aku. Kawan dia pula dengan kawan mak aku yang petik bunga tu. Nama dia Aunty Mira. Tapi bukan nama sebenar lah, sebab aku tak ingat nama dia. Masing-masing memang lena tidur. Sampailah Aunty Mira ni terdengar bunyi orang asah gigi. Tak tahulah korang pernah dengar ke tak, tapi adik aku selalu asah gigi time tidur. Jadi aku dah boleh bayangkan bunyi dia. Bunyi dia lebih kurang krau, 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 krau. Tu bunyi dia. Lama juga tahu bunyi asah gigi tu. Mula-mula Aunty Mira ni abaikan je. Sampailah selimut dia kena tarik. Dia pun terus terbuka mata. Alangkah terkejutnya dia. Yang tengah asah gigi tu pun tengah tenung dia. Rupa-rupanya Pontianak. Pontianak tu macam terapung atau berdiri ke atas singki sebab tak nampak kaki dia. Rambut dia panjang sangat. Lepas tu gigi taring dia tajam. Mata dia merah terjojol. Oh, by the way, singki tu betul-betul dekat tengah bilik. Biasalah hotel lama-lama punya design kot.
Jadi esoknya Aunty Mira cerita kat mak aku. Rupa-rupanya mak aku pun dengar bunyi asah gigi tu, tapi dia tak layan sebab ngantuk sangat. Tak sangka betul Pontianak tu singgah bilik mak aku. Jadi yang kena kacau lebih cuma Aunty Mira. Puncanya dia pergi sentuh bunga tu, lepas tu petik bawa balik pula tu. Mungkin Ponti tu penunggu pokok besar tu, dan inilah sebabnya driver tak bagi sentuh apa-apa semalamnya lah. Diorang tak berani cerita kat driver, takut kena marah. Kesimpulannya, kalau orang cakap jangan sentuh, kita jangan gatal tangan sentuh benda tu ya. Lagi-lagi kat tempat orang. Baik saudara, kisah yang kedua ni adalah kiriman daripada seseorang, iaitu daripada post community post daripada PN ya. Ini pun dia tidak terterakan namanya di sini. Di sini beliau mengatakan, "Salam Brother Fai, nak kongsi sikit cerita daripada rakan Facebook." Katanya macam tu. Kalau pocong yang buat seram sebab udahlah tak tahu isi dalam rupanya apa. Kita cuma nampak bentuk dia je. Jadi elemen of surprise tu yang buat dia ni agak menyeramkan. Aku nak share kisah someone aku kenal dengan Cik Pocong ni. Kisah zaman dia bujang. Dia ni duduk kat kawasan estate, kerja kilang. Bila nak balik rumah, nak kena lalu dalam kawasan kebun sawit. Zaman dulu bukan macam sekarang. Lampu mana banyak dalam kebun tu. Gelap aja. Rumah pun jauh-jauh. Balik ke rumah, lalulah dalam kebun kawasan yang gelap tu lah, naik motor. Satu malam dia balik tu, kebetulan bulan terang. Bercahayalah sikit laluan balik dia dalam kebun tu. Entah macam mana dia tergerak hati nak tengok side mirror. Nampak benda putih sayup je dari belakang. Awalnya dia fikir mungkin ada orang naik motor tak ada lampu, berbaju putih kat belakang. Tapi makin benda tu dekat, makin jelas rupa bentuknya. Benda kat belakang tu tegak terpacak, putih, berbungkus dan sedang melompat-lompat. Waktu tu dia dah nampak benda tu melompat makin dekat. Dia pun apa lagi, semakin lajulah dia pulas minyak. Tapi makin dia laju, makin dekat pula benda tu. Dia bawa penter masa tu. Dah habis laju dah. Dari cerita dia waktu tu, memang kejut perut lah. Kalau hilang kawalan boleh aksiden. Dia cuba tawakal dan bertenang, baca apa yang patut. Tetap tak hilang juga benda tu. Nak tak nak kena tengok side mirror juga, sebab benda tu mengejar sambil melompat. Makin laju, makin tinggi lompatan dia tu. Sampai nak dekat kawasan rumah dia, baru hilang si pocong tu dalam gelap malam bercahayakan bulan tu. Trauma jugalah dia lepas tu. Dia tak balik malam dah, menyewa kat luar je lah. Kalau korang balik malam-malam, jalan dalam gelap, sunyi pula tu, jangan pandang belakang ya. Sekian.